sentiasa diusap anak tu dalam kandungan, tak pernah marah. Dia rela. Ketika anda nak dilahirkan, ibu anda menunggu apa? Menunggu sakit. Ada tak kita menunggu sakit? Bila nak sakit ni? Bila nak sakit ni ada? Satu masa dahulu sebelum melahirkan anda, dia minta sakit. Ya Allah, cepatlah sakit ya Allah. Pelik kan? Itulah dia kasih sayang ya Rahman ya Rahim yang dialirkan dalam jiwa ibu untuk memelihara kita dalam kandungan. Kasih sayang itu mengalir sehingga kita pada saat ini pun mak kita lepas solat mengangkat tangan pasti mendoakan kita. Itu kasih sayang ya Rahman ya Rahim, bukan kasih sayang milik ibu. Ya. Begitu juga kalau kita tengok dalam gambar ni, Allah ya Razak yang memberi rezeki, sentiasa memberi rezeki pada kita sejak dalam kandungan sampailah saat ini, tak pernah putus-putus. Ya. Kemudian kalau kita tengok lagi, yang hitam tu mata, ya Basir yang maha melihat, memberi kita daya penglihatan untuk melihat penciptaan Allah dan memuji Allah, ya Hamid yang maha terpuji. Dia beri kita sistem pendengaran. Mari kita tengok sistem pendengaran. Kita tengok pendengaran untuk mendengar arahan-arahan, bukan untuk mendengar umpat kecil, bukan untuk mendengar lagu yang melalaikan. Semuanya ini dalam surah Yasin ayat 65 Allah mengingatkan pendengaran ini dia akan melaporkan apa yang didengarnya. Kalau kita mendengar lagu yang melalaikan, bermakna kita artinya tidak mensyukuri nikmat Allah. Allah memberikan kebaikan pada kita, kita balas dengan kejahatan pada dia. Wajarkah kita? Jadi ini satu peringatan pada saya sendiri, kita semua, supaya setiap saat kita perhatikan penggunaan anggota tubuh ini kerana ia amanah. Ia amanah bagi kita. Mata dicipta oleh Ya Basir untuk melihat alam ciptaan Allah dan menangis di pagi-pagi hari. Mari kita merenung seketika sistem dalaman tubuh kita. Kalaulah kita rasa masih belum kasih kepada Allah, ya, sebab Allah beri kepada kita dengan percuma, tak perlu balas, tak perlu bayar. Cuma yang dia minta ialah puji dia sikit. Itu pun sedikit saja. Paling kurang sebutlah Alhamdulillah. Tengok mata ada lagi, bangun pagi tengok mata ada lagi, Alhamdulillah, terima kasih Allah. Pendengaran masih boleh mendengar lagi, Alhamdulillah. Kaki masih boleh berjalan lagi, Alhamdulillah. Itu je Allah. Dan gunakan untuk kebaikan. Sebab kita ini dicipta oleh Allah Ya Khaliq sebagai rahmatan lil alamin, membawa rahmat kepada sekalian alam. Maka mari kita merenung sahabat-sahabat. Kita berkenalan dengan 3 lagi nama, Ya Wali, Ya Waqi, Ya Bari. Dia yang maha mengurus, maha mentadbir, lagi maha mengatur. Kita rasai, ya, sistem otak, sistem gigi, sistem hati, tulang. Kita beritahu Ya Allah, Ya Wali, Ya Waqi, Ya Bari, Engkaulah yang mengurus, mengatur, ya, mentadbir lagi, mengatur seluruh sistem tubuhku. Tidak ada satu pun sistem ni yang aku atur sendiri Allah. Terima kasih Ya Allah, Alhamdulillah. Itu sebagai permulaan untuk kita menyatakan penghargaan kita, ya. Kemudian kalau dalam Asma' Husna nak lindung anggota tubuh ini, kita sebut nama Ya Hafiz Ya Muhaimin. Ya Maha memelihara lagi Maha melindungi. Ya Hafiz Ya Muhaimin, kau pelihara lindungilah anggota tubuhku, ya, daripada melakukan dosa dan maksiat. Ya. Jadi insya-Allah, ya, dengan menyebut-nyebut nama Allah ini, Allah akan lindung. Di antara lagi nama yang berkait dengan anggota tubuh, Ya Nur, Ya Haq, Ya Bar. Pancarkanlah cahaya kebenaran dan kebaikan kepada seluruh anggota tubuhku, agar ia hanya melakukan yang benar dan yang baik. Ya Nur, Ya Haq, Ya Bar. Ya. Dari mana kita datang sebenarnya? Mari kita merenung seketika. Bahawa kita datang daripada tanah yang hina. Dalam surah
As-Sajdah ayat 7. Saya reverse sikit. Dalam surah As-Sajdah ayat 7, dari mana kita datang? Menggunakan teknik Asmaul Husna, merasai. Asmaul Husna ni guna untuk rasa. Ya, dia adalah ilmu rasa. Ya. Kalau ilmu lain mungkin ilmu hujah dan sebagainya itu kita tahu, kita berilmu, tapi kadang-kadang tak dapat rasa. Tujuan surah As-Sajdah ayat 7 ni adalah untuk merasa kita ni sehina tanah. Kamu adalah ciptaan Ya Khalik, iaitu yang maha mencipta daripada tanah yang sifatnya hina, rendah. Kita mempijak-pijak tanah asal usul kita. Allah suruh ketika berjalan, anak-anak sekalian tunduk. Tunduk dan renungkan asal usulmu. Dan kampung halaman yang kamu akan kembali, entahkah esok, entahkah lusa. Sudahkah kamu membuat persiapan? Maka berbicara dengan Allah. Saya memperkenalkan bicara hati. Ya? Bicara hati ni dia ada beberapa komponen. Dalam Asmaul Husna, kunci dia dalam penghayatan Asmaul Husna adalah bicara hati. Ya? Ada 5 komponen dalam bicara hati ni. Ya? Bila kita sebut, contohnya kita berjalan tadi, Ya Allah Ya Khalik, Engkaulah yang maha pencipta. Seluruh alam buana isinya dan termasuk diriku ciptaan. Itu dipanggil pengistiharan. Pujian tanda kenal nama dan sifat Allah. Ya? Kemudian mengisah merendah diri. Ya Allah, aku hamba yang hina. Kau ciptaku dari tanah yang hina ni ya Allah. Aku mengisah diriku. Maka kita berkata sebut macam tu, dia datang satu perasaan apa? Keinsafan. Sebab ramai di kalangan manusia kadang-kadang mereka lupa asal usul mereka. Mereka mendapik dada. Aku hebat. Aku pandai. Aku bijak. Aku kaya. Mereka lupa bahawa mereka daripada tanah. Maka dalam ayat itu tadi diterangkan dia ada 2 komponen ayat itu. Dari mana kamu datang? Kamu dicipta oleh Ya Khalik daripada tanah yang hina, supaya kamu sedar dirimu dan leburkanlah riak dan ujub dalam hatimu. Kamu hanya seorang hamba. Ya Karim yang maha mulia mengangkat dirimu setinggi-tinggi darjat ciptaan makhluk. Makhluk yang tertinggi darjatnya adalah manusia. Dengan Ya Karim yang maha mulia mengurniakan satu unsur namanya roh. Pada diri kita ni ada jasad dan roh. Jasad tu hina daripada tanah. Dari tanah dia datang, kepada tanah dia kembali. Tetapi roh adalah satu unsur yang mulia yang Allah cipta daripada roh Muhammad SAW. Roh kita semua datang daripada ciptaan, daripada roh Muhammad. Dipanggil Nur Muhammad. Ya? Pada roh kita ada 99 sifat mulia daripada beberapa kitab makrifah. Ya? Dicelup dengan sibghatullah, itu artinya pada diri roh manusia itu ada 99 sifat mulia membolehkan dia menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Ya? Khalifah itu tugas umumnya rahmatan lil alamin. Apa tugas kita? Melihat potensi diri masing-masing. Ya? Saya akan tunjukkan nanti macam mana ya, nak mencana energi untuk melaksanakan tugas khalifah ini. Inilah jawapannya. Dari mana kamu datang? Kamu dicipta oleh Ya Khalik daripada tanah yang hina. Maka leburkanlah perasaan riak dan ujubmu. Kamu hanyalah seorang hamba. Ya, kemudian Allah Ya Karim mengangkatmu menjadi semula-mula ciptaan dengan menggunakan roh yang dicelup dengan 99 sifat-sifat mulia. Sehingga kamu layak menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Dan malaikat pun sujud kepada manusia. Hormat. Ya, bahawa manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Ya, kerana roh yang telah Allah ciptakan. Maka apa tugas kita di dunia ini anak-anak, sahabat-sahabat sekalian? Ada 2 ayat yang berkait dengan tugas manusia. Surah Az-Zariyat ayat 26. Tugas kamu adalah abdi. Ya? Apakah ciri-ciri abdi? Ada 9 ciri abdi. Paling kurang, banyak lagi. Ini kita rumuskan. Yang pertama, memuji dan membesarkan Allah. Kalau dalam Asmaul Husna, di antara nama yang boleh kita seru dalam Ya Allah Ya Hamid, Engkaulah yang maha terpuji.
Ya. Sebut sentiasa. Ya Hamid, engkau maha terpuji, dia ada pula. Engkau dipuji kerana engkaulah pemilik langit dan bumi, ya Malik, ya Malikun. Engkau dipuji kerana engkaulah pemberi kurnia kepada seluruh makhlukmu, ya Rahman, ya Rahim, ya Wahab, ya Karim. Engkau ya Hamid kerana engkaulah pemelihara alam buana ini, ya Hafiz, ya Muhammad. Bulan ziarah ada. Anda kena pergi ziarah sahabat ke hospital. Sebab dia tak nak datang dengan ceramah dekat surau, anda kena pergi ceramah ke hospital. Kan? Baik ke Allah? Baik Allah kan? Ke hospital nak lari mana? Kan? Itulah dia baiknya Allah. Maka dia kena tunggu. Dia kena dengar lah. Penceramah mari jumpa dia kat hospital. Mana kes-kes macam tu? Ya? Jadi itu panggilan secara sedikit keras. Ya? Jadi pada malam ini muslimat dan anak-anak sekalian, Allah memberi teguran kepada kita, janganlah sampai Allah panggil cara keras. Bila Allah panggil cara lembut, bersegeralah datang. Ya? Kadang-kadang dia beri sakit tu daripada sikit. Ya? Sakit sikit. Ya? Sebab nak suruh kita dekat dengan dia. Ya? Tapi kadang-kadang kita tak faham. Ya? Jadi insya-Allah dengan teknik penyucian hati kita akan mendapat ilham daripada Allah seterusnya tentang peringatan Allah. Jadi kita bersenang-senang, bertidur-tiduran, berborak-borak, umpat-mengumpat, bershopping-shopping kat sini alhamdulillah sebab sejuk. Jadi tak adalah nak melepak dekat shopping complex. Tapi saya dengar tadi shopping online pula. Salah juga ni. Jadi duduk dengan selimut-selimut tu shopping rupanya. Jadi maknanya hati itulah yang nak dikelubungkan. Ya, dikelubungkan hati tu. Ya.
Bukan jasad je nak kelubung, hati pun nak dikelubungkan daripada mengintai-intai keduniaan yang melalaikan. Ya. Jadi sebab tu kadang-kadang bila kita lalai, Allah tarik kita di jalan yang benar balik, kita mesti reda. Macam mana nak capai reda? Allah nama Ya Qadir Ya Muqtadir. Ya Qadir yang maha berkehendak, Ya Muqtadir yang maha menentukan takdir. Ya Allah, aku reda dengan kehendak dan takdirmu. Sekiranya kau lihat dalam hatiku tidak ada reda, kau masukkan rasa reda itu. Ya Qadir Ya Muqtadir. Ingat bahawa setiap apa yang kita kata musibah tadi adalah tarikan, ya, agar kita lebih dekat dengan Allah. Ya, mengisah diri, ya, saya tunjuk gambar rajah senang untuk mengisah diri ni. Dalam slide salat khusyuk. Okey, ini salah satu daripada teknik menginsaf diri. Ini amalan dalam sujud ataupun pada bila-bila masa pun boleh. Ya. Contohnya masa sujud, ya, bagaimana anda membuat lafaz menginsaf diri? Anda kata, Ya Allah, Ya Ali, kau maha tinggi, aku hamba-Mu yang rendah. Ya, jadi kita reposition Allah di atas segala-galanya, di tinggi, kemudian kita letak buat kita di bawah serendah-rendahnya. Ya. Begitu juga di antara lain lafaz merendah menginsaf diri, Ya Kabir yang maha besar, engkau maha besar, aku hamba. Hamba-Mu yang kerdil. Ya Karim kau maha mulia, aku hamba-Mu yang hina. Ya Ghani yang maha kaya, aku hamba-Mu yang fakir. Ya Hakim kau maha bijaksana, aku hamba-Mu yang jahil. Ini semua proses untuk mengingat diri kita sebagai seorang hamba. Apa pun yang ada pada kita dipanggil jubah. Ya, jubah khalifah tadi bukan milik kita. Milik Allah dipinjamkan kepada kita. Dalam jubah itu tetap seorang abdi. Tak pernah berubah status abdi kita ni. Anak-anak sahabat sekalian, daripada dicipta sehinggalah mati, dirimu tetap abdi. Ya, tetapi kadang-kadang dipakaikan jubah khalifah untuk melaksanakan tugas pengabdian tadi. Ya, kalau orang tu tugasnya sebagai ilmuwan, dia dipakaikan jubah Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rashid. Maka orang panggil dia profesor, doktor, pakar. Ya, tetapi itu semua gelaran milik Allah. Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rashid. Kita tetap hamba yang jahil. Allah memberi ilmu dalam otak kita, dia juga mencabut ilmu daripada otak kita. Jadi bila kita berbangga, ya, merasakan hebat diri kita, kita sangka letak persangkaan itu kehebatanku, Allah pun cabut. Ya. Sebab itu saya nak ingatkan pelajar-pelajar PhD terutama. Ya. PhD ni sebenarnya proses hisap diri. Permanent head damage. Kalau anda rasa bahawa PhD itu untuk berbangga-bangga, maka dia jadi permanent head damage. Tapi kalau anda gunakan 3 tahun, 4 tahun itu untuk hisap diri anda siapa, anda akan dapati anda sebenarnya jahil. Ya? Yang bijak itu Allah yang Alim, Ya Hakim, Ya Rashid, gabungan 3 nama. Saya bagi tips teruslah untuk orang yang belajar. Ya? Sebelum anda baca buku, baca jurnal, sebelum anda menulis, anda seru nama yang Alim, Ya Hakim, Ya Rashid. Sebut dia macam mana? Engkaulah maha guru. Bidang apa? Biologi, medik, apa pun sebut. Kau maha guru, pakar dalam bidang-bidang ni, Ya Allah. Aku hamba-Mu yang jahil. Gunakanku sedikit ilmu-Mu, Ya Allah. Ya? Yang paling hebat sekali, ya, buat doa ni pukul 3 pagi. Ya? Waktu yang sangat hampir dengan Allah, buat solat tahajud, buat zikir, ya, tambah dengan zikir Asma Husna. Zikir Asma Husna dipanggil zikir menjana energy. To generate energy. Dia bukan sembarangan zikir. Sebagai contoh anda seru, ya, saya galakkan satu nama 40 kali. Kenapa 40 kali? Dia terus meresap masuk ke dalam roh anda. Ya, sebati. Ya, jadi sentiasa anda ingat, Ya Alim, Ya Alim, Ya Alim, Ya Alim, ulang 40 kali. Ya, Allah kata, ya benar aku maha berilmu. Kau nak ilmu banyak mana? Di antara amalan saya, biasa saya sebut, sebelum saya sebut Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rashid, saya sebut
Ya basit, ya wasak, ya patah, lapangkan, luaskan, bukakan mindaku seluas langit dan bumi. Ya, sebab kita nak ilmu banyak ni. Kalau otak tu sempit, nak masuk macam mana ilmu? Nak minta banyak tapi otak sempit. Apa jadi? Kalau saya cerita Asma Husna ni 7 hari 7 malam tak habis. Tapi nanti anak-anak sekalian keluar nanti berasak-rasak macam je. Oh, tak boleh dah. Tak boleh terima. Tak masuk akal, tak logik. Sempit. Ya. Jadi kita sebut yang alim, ya hakim, ya rasyid. Allah kata, kau nak ilmu banyak mana? Ya Allah, kau luaskanlah otakku seluas langit dan bumi, kemudian kau curahkan ilmu yang alim, ya hakim, ya rasyid, sederas tsunami. Sebanyak mana yang anda boleh imagine, beritahu Allah. Allah seperti apa yang anda imaginekan. Dia beri ikut apa yang anda imaginekan. Ya? Senang kan? Allah boleh buat tak? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bila dia nak melakukan sesuatu, dia sebut jadi, maka jadilah. Kita kena buang satu mindset dalam kepala kita, iaitu tidak yakin dengan Allah, terlalu yakin dengan ikhtiar diri sendiri, dan terlalu yakin dengan makhluk lain. Sekarang ni kita kena meletak hakul yakin kepada Allah. Bila kita sebut yang alim, ya hakim, ya rasyid, tadi yang basit, yang wasit, yang fatah, yang alim, ya hakim, ya rasyid, perkara pertama yang saya sarankan, bangun tahajud tiap-tiap malam. Ayuh mana nak bangun tiap malam? Nanti kan mengantuk pula di kelas. Tambahkan dengan zikir 40 kali 99. Ini zikir mendapat energi. InsyaAllah anda tak mengantuk siang. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman 40 kali. Sesungguhnya engkau maha pemurah. Segala apa yang aku terima datang darimu, Ya Rahman. Kita ada buat bicara hati ringkas untuk setiap nama. Teknik dia, anda zikir 40 kali, anda buat bicara hati. Ya, buat 10 nama break, 10 nama break, 10 nama break sampai habis 99 nama. Kalau tak mampu buat pagi, buat siang. Anda akan dapati dalam 99 tu you got full energy. Ya. Saya tunjuk satu model kat sini. Untuk menjadi pelajar cemerlang dunia akhirat, anda boleh ikut model ni. Kalau anda belajar tanpa menyebut nama Allah, you only got 1% of the intelligence of the human being that has been created by Allah. But if you use this technique, you can get 99% lagi. Yeah? Hidden intelligence. Menggunakan roh. Yang tadi menggunakan akal jasad saja. Yang teknik bawah ni, dia menggunakan akal roh. Ya, macam mana nak gunakan akal roh? Teknik dia sebut nama Allah. Sangat mudah. Sudilah lidahmu dan hatimu menyebut nama Allah. Ya, maka Allah akan membantumu. Sebab Allah janjikan walillahil asmaul husna fad'u biha. Takkanlah ayat Allah tu tak ada rahsia apa-apa. Ya anak-anak sekalian, pengalaman saya dapat 2 PhD. Ya, bukan 1, 2 PhD. Amalan ni. PhD pertama saya 2 tahun je. Ada orang kat sini 2 tahun. Ada orang 2 tahun tu proposal pula siap lagi. Alhamdulillah aku nak buat ni. Ya. Kemudian saya kalau orang ambil gambar, saya kata tak payah ambil gambar, malaikat ambil gambar dah. Betul tak? Akan slide, okey. Pengalaman saya menggunakan teknik ni, kalau dulu saya biasa baca jurnal, nak tulis satu international jurnal, biasa 3 minggu. Ya? Bila guna teknik ni, biasa tak sampai setengah jam siap satu jurnal. Ya? Dengan faham cepat pencarian, anda masuk je dekat internet, baca ya alim, ya hakim, ya rasyid. Ya? Satu lagi boleh tambah dengan ya Zuhair, kau nampakkan ya Allah jurnal kat mana, keyword apa, terus. Ya? Masuk internet bersama Allah. Tu konsep dia. Ya? Iaitu bersama nama-nama
Allah. Tapi kalau orang perempuan, dia kena baca satu lagi. Ya Hafiz Ya Muhammad, lindung hatiku daripada handbag kasut sekali. Sebab dia cari jengah, dia jumpa handbag, dia payah. Ya? Tapi bukan orang Scotland, tak apa, tak ada masalah. Sejuk. Ya? Jadi ini satu keajaiban. Ya, sebab tu kita sanggup menjelajah satu dunia nak cerita. Amalan teknik ni anda akan menjadi cemerlang dunia akhirat. Okey, katalah konteks pekerjaan. Jawatan akan kerja anda. Sebab teknik ini membuatkan anda ikhlas. Bekerja kerana Allah, maka you will boost your productivity and quality. Anda tak kira gaji berapa, banyak mana pun, ya, anda akan buat kerja best out of the best. Kerana Allah. Maka majikan mana pun mesti sayang. Ya? Pengalaman saya 10 tahun saya dikejar oleh jawatan. Sampai saya kata, sorry, minta maaf, tak nak dah jawatan. Ya? Jadi, tapi kita bukan nak kerja jawatan, tapi nak ceritanya kalau anda hidup nak kerja jawatan, anda menjadi abdi kepada jawatan. Guna teknik ni, abdi kepada Allah, jawatan kerja, manusia kerja, semua kerja. Duit ringgit kerja, semua kerja. Kerana semua itu dalam genggaman Allah. Ini beruntung orang mendapat cinta Allah. Dia dapat cinta Allah. Ya, di antara doa nak cinta Allah ni, Ya Wadud. Ya Allah, Ya Wadud. Hatiku ni gersang, kering, tak tahu tak dapat rasa cinta padamu. Tak dapat rasa rindu padamu Allah. Orang rindu pada Allah macam mana? Pagi-pagi tak boleh tidur, teringat. Nak bangun berzikir, nak bangun semayang. Ya? Bukannya tarik selimut. Tarik selimut tu tak cinta kat Allah. Allah kejut dah. Kejut macam mana? Rasa nak buang air, pergi buang air, ingatkan semayang 2 rakaat, naik balik tarik selimut. Kan? Lepas tu dia hantar pula semut gigit, buang-buang semut, tarik selimut balik. Apalah Allah kata aku nak buat ni. Ya? Allah sebut kepada malaikat, aku rindu pada rintihan hamba-Ku. Mana hamba-Ku nak merintih ni? Malaikat kata tak ada siapa merintih, Allah semua tidur dengan-Ku. Ya? Jadi bangun pagi-pagi. Ya, insya-Allah dengan zikir Ya Wadud, anda akan diberikan rasa kasih, rasa cinta kepada Allah. Ya? Sehingga malam hari sanggup bangun malam, berzikir, solat malam, di siang hari berkorban. Ya? Kalau dalam konteks seorang ilmuwan, ya, dia berkorban mencari ilmu dan menyebarkan ilmu kepada masyarakat, mendidik masyarakat. Ya. Saya nak beritahu anak-anak sekalian, bila anda balik Malaysia nanti, anda kena didik masyarakat. Masyarakat kita ramai yang jahil. Ya. Terutama berkenaan dengan khurafat masih berleluasa. Ada orang Sabah sini? Sarawak? Ada. Semenanjung pun masih banyak berleluasa. Bila sakit, dia pergi jumpa doktor, doktor kata, tak ada sakit makcik. Dia kata, soheh, dah kena buat 2 orang ni. Jahil kan? Sakit itu kan datang dari Allah, penyucian dosa-dosa kita. Sakit itu kan tarikan Allah kita dekat dengan dia. Sakit itu membuatkan kita ingat pada Allah. Dia pun tak ada kaitan dengan jin pun, jangan Allah fitnah jin. Kata orang fitnah jin lah. Jin kata aku ni kot yang kena. Ingat, bila sebut je, ini sihir, Allah yang akan menghukum. Itu persangkaanmu, dia hantar. Memang kena sungguh lah. Itu yang jadi. Yang jadi, dihukum oleh Allah kerana tidak beriman kepada Allah, beriman pada jin. Percaya kat jin. Ya? Jadi benda ni, anak-anak sekalian, sahabat sekalian, kita menunggu anda balik untuk mendidik masyarakat. Satu lagi, masyarakat kita suka duduk depan televisyen, tengok drama. Sampai sakit tua dah umur 70 pun masih tengok drama. Patutnya berzikir, semayang sunat, baca Quran, tapi masih lagi. Ya, ini menunjukkan jahilnya masyarakat kita. Ya. Sekali. Tadi boleh kopi nanti. Tak apa. Allah tengok usaha anda. Jadi ini rahsia.
Kenapa bila Allah kata pada malaikat, malaikat kata, ya Rasulullah, ya Allah, kenapa kau nak buat manusia yang suka bergaduh-gaduh ni? Kan kami ni hamba-Mu yang taat. Apa jawab Allah? Engkau tidak mengetahui apa yang aku ketahui. Inilah rahsia. Rahsia roh. Ya, yang mana roh ini berhubung dengan Allah. Ya, saya nak tunjuk lagi satu model. Supaya kita faham ya anak-anak sekalian. Apabila anda menyebut nama Allah, hati anda akan berhubung dengan Allah. Ya, sebagai contoh tadi, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rashid, kita kata engkaulah ya maha berilmu, bijaksana lagi maha pintar. Ya, kemudian Allah beri ilham. Apa ilhamnya? Ilmu-ilmu. Dia masukkan ilmu, kemudian ilmu itu daripada hati akan ke otak. Daripada otak, kemudian dia akan buatlah execution. Ya, mengarahkan anggota tubuh ni. Ya, ibaratnya hati itu raja. Raja memerintah, ni Perdana Menteri. Perdana Menteri merintah tentera, anggota tubuh ni tentera. Kalau hati itu tak hidup, maknanya anda tak berzikir, hati itu hidup. Maka pada masa tu Perdana Menteri take over the country. Apa jadi? Dia jailkan raja, dia pun takbir negara. Apa jadi? Rosak dah kan? Ya. Jadi sekarang ni bebaskanlah raja anda, iaitu hati anda. Dia boleh berhubung dengan Allah Maharaja yang sebenarnya, yang akan beri anda petunjuk. Ya. Maka otak ni hanya menerima arahan daripada Maharaja. Ya. Melalui raja, iaitu hati kita, maka dia akan mendapat dia hidup dalam redha Allah. Itu konsep dia lah. Ya. Okey, insyaAllah saya nak bagi tips ya, sedikit. Tu dia antara teknik-teknik menggunakan Asmaul Husna. Kita tengok beberapa tips. Mungkin kita tengok gambar ni sikit, tengok. PhD ataupun master saya, undergraduate pun sama. Kenapa stres? Atau tekanan atau kecewa? PhD start lah, for example ya, delay, extended, terminated ya. Dia datang daripada ujian untuk membawa dekat dengan Allah. Tu je, Allah uji kita ya. Dia datang daripada jiwa yang tak sihat ya, jiwa yang sakit, iaitu yang jauh dari Allah. Kadang-kadang hidup dalam kemewahan, kadang-kadang lalai dengan solat, bersedekah, benci, dendam, takabur, banyak melakukan perkara haram. Ya, di antara ujian, kalau orang buat PhD ni apa ujian dia? Ujian suami atau isteri, anak, supervisor, keluarga, examiner, menulis. Ya. Mana-mana eksperimen dah siap. Ya. Lepas tu orang tanya buat apa sekarang ni? Sedang menulis. Tahun depan pun sedang menulis. Tahun depan pun sedang menulis. Tak siap-siap. Jadi itu ujian. Ya. Nak tulis je, tak ada idea. Nak tulis je, badan sakit. Nak tulis je ada halangan. Sebab semua daya tu diberi oleh Allah. Maka mari kita tengok beberapa tips ya. Okay, ini tadi ayat surah Al-A'raf 180. Ini adalah ayat dalam Quran, teknik macam nak guna. Ini contoh ya, iaitu menggunakan ilmu dan kemahiran ya, dalam bidang apa juga pun. Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rashid boleh ditambah dengan Ya Nur. Ya, nama-nama Allah ni boleh ditambah-tambah, digabung-gabungkan ya. Dan bicara hati boleh diolah mengikut kesesuaian ya. Kalau macam untuk anak kita yang kecil ya, bicara hati mudah aja ya. Nak baca Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rashid 3 kali ya. Lepas tu nak sebut dengan Allah, Ya Allah jadikanku pandai ya. Tapi kalau kita untuk diri kita, kita boleh olah lebih mendalam lagi ya. Untuk berancangan, Ya Bari ya. Ya Allah Ya Bari, engkaulah yang maha merancang, maha mengatur. Engkau mengatur 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi. Tu kita, kalau kita belajar tentang sains, tentang penerokaan alam, kita punya doa lebih efektif. Allah suka dengar hamba memujinya. Engkaulah Ya Allah Ya Bari yang mengatur seluruh 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi, arasmu Ya Allah ya. Planet-planet Ya Allah engkaulah yang aturkan. Ya Allah pasti engkau dapat mengatur
Ya, pembelajaranku, ya baik. Allah kata, ya benar. Ya. Aturkanlah ya Allah, aku hamba yang lemah lagi ta'if. Maka Allah atur. Kita ikutlah aturan Allah tadi. Ya. Macam tu, sebab tu kena buat penyajian hati. Kadang-kadang kita dah serah ke Allah atur. Tiba-tiba Allah gerakkan, buat ni, tak nak buat pula. Macam mana cara tu? Ya. Ya, jadi kita serah Allah pilih, Allah aturkan agenda, Allah atur. Kadang-kadang Allah suruh pergi conference, Allah suruh jumpa orang ni, tapi kita tak nak, tak buat. Ya. Asma Husna ni dia melahirkan orang yang rajin, bukan orang yang malas. Ya. Bila kita buat penyucian hati, Allah akan beri arahan. Maka kita kena execute arahan itu. Dan Allah memberi energi. Ya, contoh tadi, yang aziz ya kau yang mati, dia beri kekuatan untuk kita buat. Satu lagi, kalau kita sebut nama Yakabir yang Takabir, satu lagi hadiah dia beri ialah jiwa yang besar. Ya. Jiwa yang besar ni, dia tak takut pasal apa. Saya nak cerita pengalaman saya dalam amalan Asma Husna. Lebih kurang 7-8 tahun dulu. Saya bertemu dengan Tuan Mahathir. Saya buat teknik macam mana? Ya Allah Yakabir yang Takabir, gelaran kebesaran itu milikmu. Dia kerdil seperti aku. Saya buat mind setting. Ya, menggunakan nama Yakabir yang Takabir dan pulangkan gelaran kebesaran pada Allah. Saya nampak Mahathir tu macam cakap macam sahabat je. Gunakan teknik tadi, jadi Allah bagi jiwa yang besar. Ya, bahawa kita hamba saja, sama. Yang kita kena rasa kerdil, yang kita kena hormat Allah. Ya, jangan kita meletakkan manusia itu besar. Jangan kita meletakkan manusia itu mulia tinggi, tidak. Allah lah yang seharusnya diletak demikian. Kita sama je, kita bantu-membantu. Ya, kita sokong-menyokong antara kita. Mengenal pasti supervisor. Ya, ini boleh guna untuk mengenal pasti apa-apa pun lah. Mengenal pasti jurnal, mengenal pasti buku, ya, mengenal pasti kalau nak buat bisnes, bisnes partner. Tapi kalau nak mengenal pasti jodoh, kena tambah sikit. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud. Datangkanlah orang yang membawa kasih dan cintamu. Ya. Ya Nur ni, Ya Hadi, beri cahaya petunjuk. Ya, maknanya petunjuk siapa orangnya. Ya Alim ni, berikanku ilmu, ya, untuk mengetahui. Ya Zahir, kau nampakkanlah. Ya. Sama juga ni, mengenal pasti bidang research dan problem statement. Ya. Jadi sebelum kita buat apa-apa, kita zikir dulu. Zikir, kita doa, buat doa bicara hati, ya, merayu merintih kepada Allah. Ya, insya-Allah Allah mendengar. Dia Yastami' Ya Mujib, Maha mendengar lagi Maha mengabulkan. Ya. Ini untuk literature review. Kadang-kadang baca berkali-kali tak faham-faham jenang. Ya, paper baca tak faham-faham. Ya, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Zahir. Ya, berikanku cahaya petunjuk. Ya Zahir, kau nampakkan, ya, apa dia poin-poin yang relevan. Yang Alim, Ya Hakim, Ya Rashid, beri ilmu, kebijaksanaan, kepintaran. Ya, jadi dia gabungan nama, ya, kemudian diolahkan bicara hatinya. Ya. Hubungan baik. Nak memupuk hubungan baik bukan hanya dengan supervisor examiner, juga dengan kawan-kawan, ahli keluarga. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jami'. Ya, kerana Allah ni sumber kasih sayang. Tidak ada siapa boleh memberi kasih sayang melainkan Allah. Ya. Kita rasa macam kita berkasih sayang, tidak. Ya, dialirkan kasih sayang oleh Allah. Ya, dan disatukan Ya Jami', yang Maha menyatukan. Ya, kita nak buat team building. Ya, kita berjumpa dengan sahabat kita sebut Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jami'. Ya. Anda juga boleh amalkan dalam air. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jami'. Ni kalau isteri ni nak suruh suami sayang. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud. Suami nak suruh isteri sayang. Ya. Kalau sakit boleh guna air. Ya Salam, Ya Fatah, Ya Salam, Ya Fatah, Ya Salam, Ya Fatah. Ya, engkaulah yang Maha menyembuhkan lagi membuka jalan penyembuhan. Jadikanlah ini alat penawar bagi sakit. Ya, minum. Jadi ubat lah. Ya. Jadi lepas ni tak payahlah. Ya. Jumpa orang ni suruh buat semayang hajat, suruh ni buat sendiri. Ya. Allah tu dekat dengan kita. Dia nunggu je kita minta dengan dia. Ya. Berfikiran positif. Ya, terhadap sesiapa saja. Ya. Fikiran negatif tu datang daripada syaitan.
sebagai penyakit hati. Maka minta Ya Kudus Ya Jalil sucikan dan jernihkan. Ya? Penyakit fikiran negatif maka akan positiflah kita. Sifat menghargai dan bertolak ansur, Ya Afu Ya Syakur. Ya? Gunakan ku rasa pemaaf. Ini disebut energi. Orang buat salah pada anda patutnya maafkan dia kan. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, seperti Rasulullah SAW. Tapi anda tak cukup energi nak memaafkan. Maka sebut dengan Allah Ya Afu. Gunakan ku daya untuk memaafkan. Energi untuk memaafkan. Dan menghargai sesamaku. Ya? Okay, ini segala-gala penyakit-penyakit hati. Ya, Ya Kudus Ya Jalil. Penyakit malas, buruk sangka, menangguh, penting diri, hawa nafsu, penting dunia dan sebagainya lah. Kita yang tahu apa penyakit kita minta sebut satu-satu dengan Ya Kudus Ya Jalil, minta Allah cuci ya, dan jernihkan. Ya. Okey, ni nak diagnosis masalah. Ya, kalau orang kata kita ni bermasalah, kita minta Allah zahirkan apa masalah tu dan bantu kita ya, dalam menyelesaikan masalah itu. Bimbing orang bermasalah. Ya, orang tu datang jumpa kita. Ya Allah Ya Salam Ya Maha Menenangkan, kau tenangkanlah hamba-Mu ni. Ya Fattah Ya Maha membuka kekusutan. Ya, bukakanlah segala masalah dia. Ya Hadi, bimbinglah dia. Memberi kekuatan pada jiwa yang lemah. Ya Aziz Ya Qawi Ya Mati. Ya, Yang Maha Perkasa, Maha Kuat lagi Maha Teguh. Ya, perkasakan, kuatkan, teguhkan jiwaku. Mempercepatkan penyelesaian masalah Ya Awal. Ya, Yang Maha mempercepatkan. Menundukkan nafsu ataupun menundukkan ego ataupun menundukkan anak yang degil. Ya Qahar, Ya Latif, Ya Malik. Tundukkanlah dia, lembutkanlah hatinya, balik-balikkan hatinya. Ya, jadi Allah dengan sifatnya tadi, dia mampu melakukan, kita tak mampu nak buat. Ya, jadi sebab itu kalau ibu bapa, jangan tengkir-tengkir anak-anak. Zikir ni insya-Allah. Jadi anak ni Allah tundukkan dan lembutkan hatinya. Memohon apa jua pertolongan, tadi sudah sebut, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wahab, Ya Karim. Ini untuk ikhlas. Ya, orang belajar kena ikhlas kerana Allah. Ya, jadi apapun rasa ada niat untuk kepentingan diri, mencari dunia sebagainya, Ya Allah Ya Kudus Ya Jalil, bersihkanlah. Ya, niat-niat itu. Ini perancangan ya. Apa jua kebuntuan, Ya Fattah, bukalah jalan. Ya, zikir banyak-banyak kali, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Engkau Maha membuka. Kita boleh tambah lagi. Kalau membuka 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi, Ya Allah, Kau boleh membuka masalah. Bukakanlah Ya Allah. Ya. Saya akan tinggalkan slide ini, banyak sangat. Boleh nanti ni. Ini saya nak share yang menulisnya. Sebab banyak masalah writing. Saya nak bagi contoh. This is actually not limited to this. So, hopefully saya rasa dalam YouTube ada intensif 99 Asma' Husna. Ya, kita buat, dia orang ada sahabat-sahabat upload, dia orang boleh dengar erti setiap nama. Ya, jadi bila kita faham, kita boleh olahkan jadi doa yang sesuai dengan keperluan kita. Ya, jadi saya bagi contoh-contoh saja. Ya, banyak lagi masalah yang kita tak tahu. Ya. Jadi sebagai contoh, Ya Allah yang barik yang Maha mengatur, dan aku menyerahkan tanganku padamu untuk keaturkan dengan kalammu. Ya, kita nak menulis ni pun kena gadlaya dari Allah. Ya Allah yang alim yang hakim yang rasyid, aku serahkan otak kepadamu untuk engkau alirkan ilmu, kebijaksanaan, kepintaran. Ya Allah ya Khalik, Ya Barik, Ya Musawwir, dan aku serahkan otak kepadamu untuk engkau alirkan sedikit kreativitimu untuk membantu aku kreatif dalam penulisannya. Ya Barik, dan aku serahkan paper jurnal thesis ini untuk keaturkan PowerPoint-nya dan section-sectionnya. Ya Basir, Ya Musi, Ya Has, Ya Zahir, iaitu yang Maha melihat, Maha menghitung, Maha menampakkan, dan aku serahkan paper jurnal thesis ini untuk engkau semak kesilapannya dan berikan petunjuk untuk pembetulannya. Ya, jadi kita boleh minta tolong Allah macam-macam. Katalah you nak present besok. Ya, ni Viva. Minta boleh buat presentation pada Allah. Lepas sembahyang tahajud, Ya Allah, ni perbentanganku. Ya, kau tunjukkan di mana silap. Ya Nur, Ya Hadi, Ya Haq, boleh juga guna nama tu. Allah detikkan. Ya, dalam hati kita ni semua. Ya.
Jadi boleh amal tu, insya-Allah. Kadang-kadang kita minta tolong orang lain edit tak seperti mana yang kita nak. Ya, orang lain kadang tak ada masa. Ya, jadi kita berdoa kepada Allah. Ini salah satu teknik yang sangat hebat. Waiwa ya bari aturkan lidahku. Ya, Allah ni maha mengatur. Selama ni pun memang dia buka, ya Fatah buka lidah, ya kemudian dia tutup. Ya, mata pun dia, ya Fatah buka, semua ni dia, daya dia. Maka kita minta ya bari aturkan lidah. Yang alim, ya hakim, ya rasyid, minta Allah alihkan ilmu dalam otak kita. Kemudian alihkan ilmu dalam otak panel-panel yang menilai. Ya, kemudian ya qahar, ya latif, ya malik, minta ditundukkan ego, ya kesombongan, ya kelembutan dan juga membalik-balikkan hati mereka. Ya. Begitu contoh-contoh dia. Jadi insya-Allah bahan-bahannya ada di sini, nanti boleh dapatkan. Dan kita ada juga khusyuk dalam solat, ya. Untuk perawatan, rawatan menangani sihir, menangani stres, dalam perniagaan, dalam pekerjaan, ya. Penyelidikan. Ya. Jadi banyak sebenarnya, hanya menggunakan teknik kita zikir dan kita buat doa bicara hati, ya insya-Allah. Ya, cuma nanti dia ada sedikit persiapan, ya, iaitu penyucian hati. Ya, jadi saya nanti akan minta guru saya untuk berkongsi, buat sedikit coaching untuk penyucian hati insya-Allah, ya. Jadi saya akan habiskan di sini, ya, perkongsian ini. Ya, moga-moga sahabat-sahabat, anak-anak semua mendapat memahami teknik, ya, amalan Asmaul Husna ini, ya, dan saya akan tunjukkan cara bicara hati. Ya, jadi insya-Allah kita sama-sama menghayati bicara hati ini, ya, untuk kita semua insya-Allah di sini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allah Allah Rabbi wa Rahman wa Rahim wa Sami'. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang lagi Maha Mendengar. Dengarlah rintihan hati kami hamba-hambamu yang lemah lagi taat ini ya Allah. Sudah sekian lama kami tidak merintih kepadamu, kami tidak berbicara denganmu ya Allah, kami tidak merayu kepadamu ya Allah. Selama ini kami hanya asyik mencari manusia untuk merayu berbicara ya Allah. Sedangkan Engkau dekat dengan kami, lebih dekat dari urat leher kami, menunggu-nunggu saat kami datang berbicara denganmu ya Allah. Maka Allahumma ya Fatah ya Maha membuka, bukalah hijab yang menghijab antara kami denganmu ya Allah. Selama ini kami tidak mampu merasai dekat denganmu, kami tidak mampu merasai hadirnya dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, kerana hijab yang sangat tebal antara kami denganmu ya Allah, maka bukalah hijab itu ya Fatah. Allahumma ya Latif ya Maha melembut, lembutkanlah hati-hati yang keras ini Allah. Hati-hati yang tidak mampu merasa gemetar ketika disebut-sebut namamu ya Allah. Ya Allah ya Latif, lembutkan hati kami untuk kami meresapi ayat-ayat Quranmu, hadis-hadis Nabimu, nasihat-nasihatmu, nama-namamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, izinkan kami membilang-bilang dan menghitung-hitung nikmat kurniaanmu kepada kami ya Allah, yang pasti tidak akan terbilang dan terhitung ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jantung kami ini bukanlah kami yang mendegupkan sendiri, Engkau lah yang mendegupkan setiap saat, setiap ketika ya Allah ya Muhyi ya Maha menghidupkan. Walaupun kami membalas kebaikanmu dengan dosa dan maksiat, Engkau terus-menerus mendegupkan jantung kami ya Allah. Udara yang masuk ke dalam tubuh kami bukan kami memasukkan, Engkau yang memasukkan ya Allah. Walaupun lidah ini kadang-kadang membalas kebaikanmu dengan dosa, mengumpat, mengatur sesama kami, tak pernah lagi Kau sekat udara masuk ke dalam tubuh kami ya Allah. Allahumma ya Basir ya Sami', Kau memuliakan kami penglihatan dan pendengaran untuk kami melihat alam ciptaanmu dan mendengar kalam-kalammu ya Allah. Tetapi ada saat yang kami gunakan untuk dosa dan kemaksiatan ya Allah. Maka ampuni kami ya Allah, ya Afu, ya Ghafar, ya Tawwab. Terimalah taubat kami ya Allah. Kami bertaubat ya Allah daripada menjadi hamba dunia kepada menjadi hamba-Mu semata-mata hamba, sebenar-benar hamba ya Allah, dan khalifah-Mu sebenar-benar khalifah ya Allah. Berikanlah kami cahaya petunjuk hidayah ya Allah, ya Nur, ya Hadi, ya Haq. Agar dengan cahaya-Mu kami nampak jalan yang benar dan jalan yang batil ya Allah. Kami seringkali terkeliru ya Allah.
seringkali ditipu daya oleh nafsu dan syaitan, ya Allah. Maka kau keluarkanlah syaitan daripada diri kami, ya Kudus, ya Jali, ya Fatah. Dan kau lindung kami dari syaitan, ya Allah, ya Hafiz, ya Muhaimin. Ya Allah, ya Kudus, ya Jali, bersihkan hati-hati kami daripada walau sejarah pun hasad dan dengki. Kata mengata, hina, menghina, benci, membenci antara kami, ya Allah. Kami dicipta oleh-Mu, ya Khalik, menjadi rahmatan lil alamin, ya Allah. Menyebarkan kasih sayang dan kebaikan, Allah, bukan menyebarkan kebencian antara kami, ya Allah. Maka bersihkanlah walau sejarah kebencian dan jiwa kami, ya Kudus, ya Jalil. Dan gantikanlah kasih sayang-Mu, ya Rahman, ya Rahim. Ikatkanlah hati-hati kami dengan kasih-Mu, ya Rahman, ya Rahim, ya Jami'. Agar dengan kasih sayang itu dapat kami tolong menolong, ingat mengingat, bimbing di atas jalan takwa-Mu, ya Allah. Allahumma ya Kudus, ya Jali, yang Maha Suci lagi Maha Jernih. Sucikan dan jernihkan jiwa-jiwa kami daripada karat-karat dosa, Allah. Kami bimbang sekiranya esok hari terakhir kami menempang di atas bumi-Mu, ya Allah. Menempang di bawah langit-Mu, ya Allah. Menempang menghirup udara-Mu, ya Allah. Ya Allah, sekiranya esok hari terakhir kami akan dimatikan oleh-Mu, yang Mumit. Matikanlah kami dalam keadaan suci, bersih, ya Kudus, ya Jali, daripada dosa-dosa, ya Allah. Kami tidak sanggup dibesarkan dengan bakaran api neraka-Mu, ya Muntakim. Neraka-Mu itu rumahnya penuh dengan ular kalajengking yang berbisa yang akan mempaham siapa saja yang masuk ke